Kembali bersiaran di dalam rancangan Mukaddimah. Terima kasih kerana saudara-saudari masih lagi sudi dan setia bersama kami hingga ke saat ini. Dan dalam rancangan Mukaddimah ini kita membincangkan satu tajuk yang sangat menarik untuk kita bahaskan, iaitu tentang persoalan jimat cermat. Saudara, pada peringkat awal tadi telah pun saya terangkan tentang ada perkara yang boleh kita jimat cermat, ada perkara yang perlu kita lipat gandakan usaha. Walau apa pun yang sedang berlaku, kita terpaksa berusaha untuk mendapatkannya. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak bersifat daruriyat, sebagai contoh, ya penghawa dingin, yang itu tidaklah masuk menjadi satu kewajiban di dalam rumah tangga. Tetapi ramai para isteri yang kadang salah faham. Disebabkan di rumah dia, suaminya tidak memasang penghawa dingin, lalu dia mengatakan bahawa suaminya itu terlampau kedekut, suaminya itu tidak bertanggungjawab. Ini tidak benar. Mungkin akan dia kata, saya tak boleh Ustaz, kalau tak ada aircon, tak ada penghawa dingin, saya tak boleh tidur. Panas. Dah tahu panas, tidurlah tempat lain, bilik air ke mana ke, bagi sejuk sikit. Sebab itu bukan masuk benda wajib. Ramai orang yang tak ada aircon, tak ada penghawa dingin di rumah, masih boleh hidup sihat-sihat badan dia. Ataupun di rumah kita tidak mempunyai, kita ada 2-3 misalnya TV satelit berbayar misalnya. Lalu sudah sampai masanya, perkara-perkara itu bukan daruriyat, bukan menjadi satu kewajiban. Jadi kalau yang sudah ada 2-3 akaun, dikurangkan kepada 1. Apakah dalam suasana kenaikan tarif bil elektrik dan pelbagai lagi, sudah sampai masanya kita membuat bajet ataupun berjimat cermat dalam soal yang bukan kepentingan atau daruriyat. Mungkin pada tahun-tahun yang dulu kita merasa sangat makmur dari sudut ekonomi, mampu untuk bawa anak pergi melancong sampai ke luar negara, entah ke Gold Coast, entah ke Australia, entah ke Indonesia, macam-macam. Tapi tahun-tahun yang sekarang dan mendatang, barangkali itu perlu dijimat cermatkan. Dari segi gaya hidup misalnya, itu perlu dijimat cermatkan. Dari segi aksesori, kosmetik, make-up, benda-benda begitu boleh dijimat cermatkan. Tetapi sekali lagi, makanan, pakaian yang asas, perlindungan, rumah, kesihatan dan keselamatan, yang itu tidak ada kompromi untuk mana-mana suami, khususnya yang menjadi ketua di dalam rumah tangga mereka. Maka saudara-saudari sekalian, kefahaman yang mendalam tentang persoalan berjimat cermat ini akan membawakan kita ini kepada suatu ketenangan di dalam jiwa. Perlu diingat, orang yang terlampau jimat cermat, dia tidak sedar, dia sudah masuk melangkah ke dalam satu suasana dipanggil kedekut kalau terlampau berjimat cermat. Sedangkan kedekut ataupun bakhil adalah perkara yang sering didoakan oleh Nabi supaya dijauhkan daripada kehidupan baginda. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, jauhkan saya dari jadi orang penakut dan jadi orang yang bakhil. Takut yang bagaimana? Takut dengan takut pelbagai, termasuk takut dengan hartanya sendiri. Orang yang terlampau kedekut, orang yang terlampau bakhil, duitnya itu dia dijajah oleh duitnya sendiri. Itu kita tidak mahu berlaku. Orang yang Muslim, mukmin, dia berbelanja tetapi berhemah, mementingkan mana yang sepatutnya dipentingkan. Itu sifat orang yang beriman. Jangan sampai kedekut. Tapi antara kedekut dengan bakhil, kedekut lebih rendah tarafnya daripada orang bakhil. Bakhil lebih dicerca dalam agama. Orang kedekut, wang, apa takrif kedekut? Duitnya itu orang lain tidak merasa, tapi dia sendiri merasa duitnya itu. Itu orang kedekut. Maksudnya, kalau dia makan di kedai, minum di warung, kalau minum ramai-ramai itu memang dia takkan bayar. Ya, kalau kita minum misalnya, dia tak nak duduk dengan orang, dia tak suka belanja orang. Tapi dia sendiri, dari sudut cara hidupnya, pakaiannya, kenderaannya, dia orang bergaya. Artinya, duit dia orang lain tak merasa, tapi dia sendiri manfaatkan duit dia. Itu orang kedekut. Orang bakhil lebih teruk daripada itu. Orang bakhil, sudahlah duitnya itu orang lain tidak merasa, dia sendiri tak merasa duitnya itu sendiri. Walhal kita kerja tiap-tiap hari, pergi pagi, pulang petang, dapat gaji, bayar hutang. Kita cocok saja duit di bank. Sepatutnya bila keluar saja duit, kita bercakap dengan duit kita, "Hei duit,
padan muka kamu, seolah-olahnya begitulah. Aku bermati-matian untuk mendapatkan kamu, siang malam, pagi petang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk mendapat kamu, wahai duit. Sekarang tibalah giliran untuk aku belanjakan kamu, wahai duit. Itu orang merdeka. Orang bakhil tidak begitu. Dia pergi ke bank, dia keluarkan duit, dia pandang duit, duit tu warning pula pada dia. Tuan, siapa suruh keluarkan aku, masukkan balik. Dia akan masukkan. Duitnya ada ratus ribu, tapi hidupnya sangat bakhil. Tapi dia menggunakan nama jimat cermat. Ini bukan petunjuk daripada agama. Maka saudara-saudari sekalian, inilah perbincangan kita tentang persoalan jimat cermat ini. Secara prinsipnya, sememangnya dalam Islam, Allah Ta'ala tidak suka manusia yang terlampau boros di dalam berbelanja. Sebagaimana hadis yang kita bacakan di awal tadi, ada 3 perkara yang Allah Ta'ala tidak suka berlaku kepada kita ini. Wa yakrah lakum qila wa qala. Dia tidak suka melihat manusia ini cakap banyak sangat. Yang kedua, wa kasratis soal. Banyak sangat bertanya dalam hal-hal yang tidak sepatutnya. Dalam bahasa sekarang dipanggil busybody lah. Kemudian yang ketiga, wa idha'atil mal. Banyak memboroskan harta-hartanya tanpa berjimat cermat. Jadi sebagai mukmin, sebagai muslim, kita mengambil jalan tengah. Tidak terlalu boros dan tidak terlampau kedekut sangat. Jalan pertengahannya adalah dengan berjimat cermat, berhemah, bijak menentukan perbelanjaan kewangan kita. Mudah-mudahan perbicaraan kita pada pagi ini membuka sedikit pandangan kita tentang bagaimana untuk mengurus kewangan kita sendiri. Ayuh kita berjimat cermat, tapi jangan berjimat cermat sehingga menjadikan kita orang yang kedekut dan juga bakhil. Sekian dan demikianlah saja sembang-sembang kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu di lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.